Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tan Sri, terlebih dulu saya ingin mengalulukan kehadiran di Dewan ini Persatuan Siswaza Sabah di Semenanjung Malaysia dan mahasiswa Sabah Universiti Awam. Saya juga ingin mengalulukan mahasiswa-mahasiswi dari Fakulti Sains Pentadbiran UiTM Merbuk, Cawangan, Kedah. Soalan saya soalan nombor 1, Tan Sri. Silakan Menteri. Nombor 3. Nombor 3. Tan Sri Yang di-Pertua, Saya silap tu. seperti mana ahli yang berhormat sedia maklum, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 atau WKB 2030 yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 Oktober 2019 merupakan iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif. Objektif pertama WKB adalah untuk menstruktur semula ekonomi ke arah yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi. Ini termasuklah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi dan memastikan kuasa beli rakyat dapat ditingkatkan. Objektif kedua WKB iaitu menangani jurang kekayaan dan pendapatan, memberi fokus kepada usaha untuk menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan etnik, wilayah dan rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan. Dalam konteks jurang antara bandar dan luar bandar, kerajaan menyedari bahawa jurang pengagihan ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar semakin melebar. Sebahagian besar sumbangan keluaran dalam negeri kasar atau KDNK negara tertumpu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Pada tahun 2018, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor telah menyumbang hampir 40% kepada KDNK negara berbanding dengan 5 negeri lain iaitu Kelantan sebanyak 1.8%, Kedah sebanyak 3.3%, Pahang sebanyak 4.1%, Sarawak sebanyak 9.7% dan Sabah sebanyak 6.2%. Sementara itu, jurang pendapatan purata bulanan isi rumah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor pula didapati lebih tinggi berbanding 5 negeri berkenaan. Justru, pemusatan pembangunan ekonomi yang tertumpu di bandar-bandar besar telah mewujudkan ketidakseimbangan pembangunan dan pendapatan antara kawasan bandar dan luar bandar. Dalam Trust Strategik ke-6 WKB iaitu keterangkuman wilayah, fokus kerajaan adalah supaya pengagihan pembangunan dilakukan secara saksama dan inklusif untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya tertumpu di kawasan tertentu sahaja. Dalam hubungan ini, pemetaan kawasan titik panas ekonomi dengan izin economic hotspots akan dilaksanakan bagi mengenal pasti kawasan luar bandar yang berpotensi sebagai pusat ekonomi yang mampan. Pemilihan strategi bagi setiap lokasi ditetapkan dalam meningkatkan aktiviti ekonomi adalah berasaskan kepada kekuatan dan keunikan kawasan tersebut. Dalam Trust Strategik kedua, terdapat 15 cadangan aktiviti pertumbuhan ekonomi utama atau KEGA. Antaranya ialah tumpuan kepada pertanian pintar dan bernilai tinggi. Ini merujuk kepada penggunaan dan perintegrasian teknologi tinggi yang mesra alam sekitar secara lebih meluas untuk meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Selain daripada itu, penekanan kepada komoditi Malaysia 2.0 membolehkan tumpuan diberikan kepada penghasilan produk hiliran daripada komoditi seperti sawit dan getah supaya dapat menjana nilai ditambah dan pulangan yang lebih tinggi. Penekanan baharu kerajaan untuk mengembangkan ekonomi dan peluang ekonomi berentasi kawasan luar bandar akan dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan usahawan berpendapatan tinggi di kawasan luar bandar yang seterusnya meningkatkan pendapatan rakyat di kawasan tersebut. Pada masa ini, strategi dan pelan tindakan untuk mencapai objektif dan sasaran Wawasan Kemakmuran Bersama sedang giat dirangka oleh kerajaan dan akan dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12 pada tahun hadapan. Selaras dengan pendekatan bottom up dan top down yang diamalkan oleh kerajaan, sesi lepas urus sedang dilaksanakan secara berterusan bagi mendapatkan input dan pandangan semua pihak.
Kerajaan percaya bahawa usaha untuk memperluaskan aktiviti ekonomi bernilai tinggi merentasi wilayah dan negeri akan dapat mengurangkan jurang pendapatan penduduk di kawasan bandar dan luar bandar dan seterusnya meningkatkan kuasa beli rakyat secara keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Beluran, soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, saya yakin tiada kerajaan yang mengolah dasar yang inginkan jurang perbezaan antara ekonomi, pendapatan antara wilayah dan negeri dan bandar. Itu merupakan asas. Tiada kerajaan yang ingin melihat perbezaan dan akhirnya menghasilkan jurang perbezaan yang ketara. Sebab itu saya yakin bahawa dasar ekonomi baru diolah sedemikian untuk menyamaratakan semua negeri dan wilayah. Rancangan Malaysia daripada rancangan pertama hingga ke-11 juga diolah sedemikian. Tetapi akhirnya dapatan daripada rancangan dan dasar ini kita melihat masih terdapat jurang perbezaan yang ketara. Jurang perbezaan ekonomi Sabah 26.2%, satu perbezaan yang ketara. Jadi dasar yang baru ini, dasar wawasan kemakmuran ini, sejauh mana langkah-langkah yang mengakibatkan jurang perbezaan ini diambil perhatian sepenuhnya oleh kerajaan. Kelemahan dari segi agihan dan implementasian dasar-dasar ini, sejauh mana ianya diambil perhatian serius oleh kerajaan agar dasar yang baru ini tidak akan menghasilkan jurang perbezaan yang ketara lagi di masa akan datang. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Ahli yang berhormat. Terima kasih atas pandangan yang diberikan. Itulah antara intipati apabila kita merangka wawasan kemakmuran bersama, apabila kita lihat bahawa masih terdapat jurang yang luas di antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Seperti mana saya sebut tadi, 40% KDNK negara tertumpu di Kuala Lumpur dan Selangor. Ya, jadi itulah tumpuan untuk merapatkan jurang ini dan pendekatan yang diambil, ya, pelaksanaan wawasan kemakmuran bersama ini seperti mana saya sebut tadi melalui dua rancangan Malaysia, iaitu rancangan Malaysia ke-12 dan ke-13. Dan kini kita sedang merangka atau menyiapkan rancangan Malaysia ke-12 dan untuk memastikan bahawa kita mengambil kira keperluan negeri-negeri yang ketinggalan, maka satu sesi lebat urus yang menyeluruh telah diadakan dengan setiap negeri bersama dengan kepimpinan negeri untuk membincangkan keperluan setiap negeri, apa yang kita ingin tekankan, terutamanya apabila kita bercakap tentang economic hotspots tadi, kita ingin melihat apakah kekuatan yang ada pada negeri tersebut yang kita boleh gembelengkan bagi memastikan usaha untuk merapatkan jurang ini dapat dilaksanakan dengan tempoh yang lebih singkat. Dan satu lagi keutamaan yang diberikan dalam atau penekanan yang diberikan dalam wawasan kemakmuran bersama adalah tumpuan kepada kesaksamaan keberhasilan ataupun accountability of outcome. Ya, kita tidak bercakap hanya tentang peluang, tapi kita ingin pastikan bahawa usaha-usaha yang dilaksanakan itu dapat mencapai outcomes yang telah ditetapkan. Apabila kita menetapkan bahawa sehingga 2030 kita akan rapatkan jurang antara wilayah, maka kita akan letakkan usaha-usaha untuk pastikan bahawa outcome itu dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Baik, Ustaz. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat Baling, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri. Saya rasa teruja dengan jawapan tadi, khususnya berkaitan dengan wawasan kemakmuran bersama dengan program-program ekonomi hotspots dan sebagainya. Jadi cuma saya ingin menyanyikan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah di Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan seiring seia sekata. Kalau kita lihat dalam bajet pembahasan pembentangan bajet 2020, saya melihat begitu ketara sekali jurang di antara bantuan untuk kawasan bandar dan luar bandar. Apatah lagi di kawasan luar bandar yang mana kelulusan telah diperolehi sebelum-sebelum ini untuk bangunan. Contohnya di kawasan saya UiTM, di negeri Kedah masalah air yang harus diselesaikan dan tambah pula dengan projek-projek rumah untuk orang-orang muda. Semua ni dah diluluskan, tapi kita melihat dalam bajet 2020 ni di bawah kerajaan Pakatan Harapan terlalu banyak jurang. Dan mengapakah kebanyakan bajet untuk anak muda dan kawasan golongan luar bandar khususnya yang telah dipotong? Inilah persoalannya. Saya fikir persoalan saya di antaranya, adakah ada jurang komunikasi di antara Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi doing very well, tetapi pada masa yang sama dengan izin, Kementerian Kewangan tidak mengikuti apakah perkembangan dan sebagainya. Ini pada pandangan saya. Terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri.
Terima kasih Yang Berhormat Baling atas pandangan tersebut. Apa yang ingin kita tekankan sebagai sebuah kerajaan, Pakatan Harapan bergerak sebagai satu pasukan, dan itulah yang ditekankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawasanya walaupun wawasan kemakmuran bersama ini bermula daripada RMK ke-12 dari tahun 2021, tetapi Belanjawan 2020 dijajarkan dengan semangat wawasan kemakmuran bersama. Sekian, terima kasih. Terima Speaker, kasih, satu soalan, Speaker. Sekarang saya menjemput Tambah Yang lagi Berhormat soalan, Speaker. Puan Hajah Siti Dan si Zailah Speaker. binti Muhammad Yusof. Silakan. Terima kasih.